Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada pagi ni kita akan i'rab jumlah ataupun i'rab ayat yang dikutip daripada buku Kisah Nabiin ataupun kisah-kisah para nabi lah. InsyaAllah, alhamdulillah. Minta maaf sedikit masalah tadi kerana kelambatan. Jadi insyaAllah kita terus pada bab Kisah Nabiin. Okey. Baiklah, kita tengok jumlah yang pertama sekali. Okey. Ni ada wa kana. Ni macam biasa mengisahkan pasal Nabi Yusuf. Kita ambil petikan sedikit saja. Kita dah ambil keseluruhannya lah. Kita tengok ayat yang mudah-mudah, kita tengok. Kita cek. Okey, wa kana. Okey. Waw adalah waw yang penambahan mungkin, ataupun kalau jadi waw ataf pun waw ataf kepada jumlah ataupun ayat yang sebelumnya lah. Okey. Kerana amal dia merafakkan isim, menasabkan khabar. Jadi mana dia punya isim? Okey, pertama dia tunjuk jar majrur. Jar majrur ni okey. Ni huruf jar kan? Ni huruf jar. Isim majrur di mana? Ini isim majrur dia. Okey. Fi Misra. Wa Syama. Wasyami. Okey. Maja'atun. Ni ada tambah buta sebenarnya. Baiklah. Ini huruf jar. Misra adalah isim majrur. Waw ni adalah sebagai huruf ataf. Asyami sebagai ma'tuf. Tetapi ma'tuf alaih di mana? Kembali kepada Misra. Misra sebagai ma'tuf alaih. Okey. Ma'tuf alaih. Okey, Misra sebagai ma'tuf alaih dan juga sebagai jar. Dia kalau ikut i'rab yang susah sikit, ma'tuf alaih dengan ma'tuf ataupun dengan ataf. Okey, ni kita cakap ataf Okey, ataf alaih plus dengan ataf, dia jadi apa? I'rab kedua ni jadi isim majrur. Okey. Isim majrur. Ma'tuf alaih dengan ataf, saya ulang, ma'tuf alaih dengan ataf jadi isim majrur. Fi ni adalah huruf jar. Okey. Ni yang huruf yang menjarkan. Okey. Jadi jar dengan majrur jadi apa? Dia jadi sebagai khabar kana muqaddam. Okey, jar campur dengan majrur, dia jadi khabar kana muqaddam. Khabar muqaddam khabar kana muqaddam. Ni jar dengan majrur ni jadi khabar kana muqaddam. Jadi khabar dia ada khabar muqaddam. Jadi kita kena cari apa dia punya isim. Isim yang diakhirkan. Isim yang diakhirkan tu apa? Maja'atun ismu kana. Okey. Jadi dekat situ dia bagi khabar, tapi khabar dia sebagai khabar muqaddam lah. Dan khabar muqaddam tu dia sebagai jar majrur. Okey. Okey. Jadi kita cuba terjemah sikit lah. Kita cuba terjemah sikit. Kana ada pun
fi Misra wa Syam, di dalam ataupun di Mesir dan juga di Syam terdapat. Terdapat, kalau khabar, kalau mubtada muakhar ataupun isim yang diakhirkan, kita kena terjemah terdapat. Okey. Di Mesir dan Syam terdapat. Maja'atu ni apa maknanya? Maja'atu ni zaman kelaparan. Ataupun mungkin zaman kelaparan lah. Mungkin kurang. Zaman dulu kan, zaman dulu mesti mengharapkan dengan tanaman-tanaman. Jadi mungkin waktu tu kekurangan hujan. Sebab apa? Nabi Yusuf. Okey, kita tengok dulu. Dia ada terangkan sikit. Okey, dah musim kelaparan. Kama, seperti. Kama, okey, ka ni huruf jar, ma ni isim majrur. Ma ni isim mausul. Okey, dia mausul. Okey, dia mausul. Mausul kan? Mausul. Silah di mana? Kama akhbara Yusufu. Ni silah dia. Silah tu mausul. Silah Tetapi ini kalau kita nak macam biasa kita huraikan, ni fa'al madhi, ini fa'al dia. Okey. Ini silah mausul. Jadi isim mausul kat sini dia jadi apa? Dia jadi isim majrur. So apa? Ka ni huruf jar. Seperti apa yang akhbara, yang pernah Yusuf ni bagi tahu. Okey. Kemudian sebab apa? Seperti apa yang Nabi Yusuf bagi tahu? Sebab Nabi Yusuf dia ada dapat mimpi daripada seorang raja, yang mana raja tu mimpi yang ada lembu, tujuh ekor lembu. 7 ekor lembu yang kurus, dia makan 7 ekor lembu yang gemuk, yang berisi. Dan dia juga bermimpi, raja tu bermimpi 7 padi yang subur, yang hijau kehijauan, dan dia mimpi juga 7 padi yang lain tetapi dah kering. Jadi Nabi Yusuf dia mentakwil mimpi ni. Waktu tu Nabi Yusuf dia dekat penjara. Disebabkan apa ni, pembantu raja tu dia ingat waktu dia nak keluar penjara, dia pernah masuk penjara dengan Nabi Yusuf juga. Tetapi Nabi Yusuf cakap, bagilah tahu dekat raja kamu tu yang aku ni macam masuk tapi tanpa sebab. Macam masuk tak sesuai lah. Macam tu. Macam dia, Nabi Yusuf ni sebenarnya dia tak bersalah. Tetapi syaitan telah masuk dalam fikiran dia ni, syaitan telah melupakan seorang pembantu raja ni. Sampailah Nabi Yusuf kena duduk lagi penjara tu dalam beberapa tahun kemudian. Kemudian bila raja tu, dia tanya kepada pembantu dia, siapa-siapa yang tahu pasal takwil mimpi ni, baru dia teringat dulu dia ada seorang kawan dekat penjara yang pandai takwil mimpi, iaitu Nabi Yusuf. Dengan sebab itu Nabi Yusuf dikeluarkan daripada penjara dan takwil mimpi. Dia takwil mimpi raja tu apa? Dia kata yang raja ni dia mesti prepare. Sebab apa, dekat negeri ni dia kata akan berlaku macam tak hujan lah. Dia akan berlaku kemarau yang panjang selama 7 tahun. Dia permulaannya Nabi Yusuf cakap akan ada 7 tahun yang pertama, yang mana 7 tahun yang lama ni hujan lebat, ataupun tanah dia orang subur lah. Mungkin rezeki dia orang mencurah-curah waktu tu. Jadi Nabi Yusuf menasihatkan raja supaya dia mengumpulkan bekalan-bekalan makanan waktu 7 tahun yang pertama. Kemudian 7 tahun yang kedua pula akan berlaku kemarau yang panjang selama 7 tahun yang juga. Jadi dia orang punya bekalan daripada 7 tahun yang pertama tersebut. Jadi sebab itulah dia kata ada pun di Mesir dan Syam terdapat zaman kelaparan 7 tahun yang kedua tu, seperti apa yang Nabi Yusuf bagi tahu kepada raja tu. Dan telah mendengarlah akan apa yang Nabi Yusuf bagi tahu tu, wasami'ah. Siapa yang mendengar? Ahlus Syam wasami'ah, dan juga telah mendengar akan percakapan Nabi Yusuf, mungkin berita sampai, dan telah mendengarlah Nabi Yaqub.
Tapi mereka ni mendengar apa? Mereka ni mendengar, mungkin waktu tu dah masuk ataupun dah sampai waktu zaman kelaparan tu. Jadi Nabi Yusuf ni, jadi Nabi Yaakob dengar yang mana dekat Mesir ni ada seorang raja, raja yang pemurah. Dia panggil orang semua supaya minta makanan lah yang orang yang susah. Dan Nabi Yaakob pun dengar berita ni. Nabi Yaakob ni, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan, dia adalah ayah kepada Nabi Yusuf lah. Tetapi dia ni, Nabi Yaakob bersama adik-beradik Nabi Yusuf, mereka ni tinggal di Kanaan. Okay? Nabi Yusuf waktu tu dah jadi raja dekat Mesir. Bahawasanya Anna ni apa? Anna ni dia sebagai Amel. Kita panggil dia Amel. Memang betul Amel. Tetapi dia ni menasabkan isim, merofakkan khabar, terbalik dengan kana tadi. Ini saya tak payah hurai dah kot, sebab ni sami'a fi'il madi kena cari fa'il. Lepas tu ahli syami ni mudhaf dengan mudhaf ilaih. Syami ni dia jar sebab mudhaf ilaih, ahli syam. Kemudian ada waw. Waw. Lepas tu ada sami'a juga. Sami'a ni fi'il madi, fa'il dia Yaqub. Jadi kita dah ada fa'il dengan fa'il, cuma kena cari maf'ul je. Mana maf'ul dia? Ini maf'ul dia. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, kalau Anna kita gabungkan dia dengan isim dia, kita gabungkan dengan khabar dia. Kita gabungkan dengan isim dia dengan khabar dia, dia boleh jadi fa'il. Jumlah Anna dengan isim dia dengan khabar dia ni mampu menjadi fa'il, mampu menjadi maf'ulun bih. Okey. Kita iraq satu-satu dulu. Anna menasabkan isim, rafa'a khabar. Isim dia mana? Isim dia tak ada. Macam tadi juga ada jar majrur dekat awal. Jar majrur dekat awal ni jadi khabar dia. Khabar kepada Anna. Khabar Anna yang muqaddam, yang diawalkan. Okey. Kemudian isim dia mana? Inilah isim dia, isim kepada Anna. Rajulan rahiman. Telah mendengar ahli Syam dan telah mendengar juga Nabi Yaakob Anna bahawasanya fi Misra, di Mesir itu terdapat, macam biasa kalau mubtada muakhar terjemah terdapat, ni jadi isim kana. Ya. Oh, minta maaf, isim Anna. Ini jadi isim kepada Anna. Isim yang diakhirkan, ini adalah khabar kepada Anna. Khabar Anna muqaddam. Isim ini khabar Anna berupa jar majrur. Okey, jadi rajulan rahiman. Rajulan ni dia sebagai isim Anna. Tetapi rahiman tu sebagai apa? Dia sebagai na'at ataupun sifat kepada rajulan, lelaki yang pemurah. Okey. Jadi macam biasa kita gabungkan. Okey, ni na'at ni man'ut dia, yang benda yang disifatkan. Okey, na'at dengan man'ut digabungkan menjadi isim Anna. Anna dengan isim dengan khabar dia jadi apa? Jadi maf'ulun bih. Ahli Syam dan Nabi Yaakob mendengar akan apa? Mendengar akan bahawasanya di Mesir tersebut terdapat lelaki yang pemurah. Ni maf'ulun bih jumlah ni. Okey. Okey, kita tengok balik. Okey, dan ada pun di Mesir dan Syam terdapat zaman kelaparan. Waktu tu dah ada zaman kelaparan, zaman yang kemarau. Okey. Kama, seperti mana yang akhbara Yusufu. Seperti mana yang telah bagi tahu Yusuf. Yusuf dah bagi tahu. Wasami'a, dan Yusuf minta maaf, dan ahlu Syam mendengar.
Dan dengar juga siapa yang mendengar? Nabi Yaqub, ayah kepada Nabi Yusuf, bahawasanya di Mesir ni terdapat seorang lelaki yang pemurah, yang mana dia akan kasih makanan. Yang mana waktu zaman kelaparan tu tidak ada yang susah. Nabi Yusuf membantu semua orang. Sifat seorang Nabi, ya. Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan Nabi Yusuf ni kelebihan supaya dia mendapat jadi raja. Okey. Jadi itu saja i'rab kita. Jadi ini terdapat daripada kisah Nabi Yusuf, yang mana Nabi Yusuf ni dia dah terpisah dengan keluarga dia lama. Dia dah terpisah dengan keluarga dia lama sangat. Sebab apa? Mungkin kisah ni sangat masyhur, terutamanya memang ada dekat Quran lah, dalam surah Yusuf. Yang mana macam kita baca semalam ataupun sebelum ni, yang mana Bunyamin dengan Yusuf ni adalah anak kesayangan Nabi Yaqub. Anak kesayangan yang paling Nabi Yaqub sayang sekali. Berbanding dengan saudara-saudara dia yang lain. Sebab saudara-saudara dia yang lain tu semua dah besar panjang lah. Jadi tinggal Nabi Yusuf dengan Binyamin je yang masih kecil. Okey. Jadi dengan kedengkian saudara-saudara, bukan Nabi Yaqub tak sayang kepada saudara dia yang besar-besar tu, tetapi dia sayang semua anak-anak dia, tetapi dia lebih menyayangi Nabi Yusuf dan Bunyamin. Jadi saudara-saudara Nabi Yusuf ni pun dengki dan bermesyuarat, yang mana mereka macam nak acah-acah bawa Nabi Yusuf ni keluar pergi jalan-jalan. Lepas tu Nabi Yaqub pun risau. Lepas tu mereka ni macam bagilah ayat sikit. Kata kami ni kuat, kami dah besar tinggi, kalau ada serigala pun kami boleh lawan. So Nabi Yaqub pun macam kuranglah sikit kerisauan dia dan bagi dia berjalan-jalan dengan Nabi Yusuf. Kemudian saudara-saudara Nabi Yusuf ni yang besar-besar ni, dia campakkan Nabi Yusuf dekat satu perigi ni, satu perigi ataupun telaga. Dan kemudian mereka balik. Dan mereka koyak ataupun ambil sikit satu bahagian daripada baju Nabi Yusuf ni dan lumurkan dengan darah, dengan darah kambing. Sebab apa? Nabi Yaqub ataupun anak Nabi Yaqub yang tinggi-tinggi ni, yang dewasa ni, mereka ni mengembala kambing. Mereka ni tolong Nabi Yaqub mengembala kambing, biri-biri. Dengan menggunakan darah biri-biri tu, dia lumurkan dekat baju Nabi Yusuf dan cakap yang Nabi Yusuf ni dah kena makan dengan serigala. Kemudian insya-Allah itu je. Dan Nabi Yusuf pun dikutip ataupun diambil oleh inilah orang yang bermusafir, sampailah dia sampai ke Mesir sana tu. Dengan sebab tu kita Nabi Yusuf ni dapat dikurniakan menjadi seorang raja lah, apa semua. InsyaAllah ada cerita dia yang lebih lanjut, bolehlah tengok dekat Al-Quran ataupun dekat sirah-sirah. Boleh. InsyaAllah itu saja, dan ini saja untuk i'rab. Okey. Dan kita sambung dekat bab tasrif pula. Okey. Kita tengok bab tasrif. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah tuan-tuan. Setelah habis bab mentarkib, iaitu membariskan, iaitu kisah Nabiyin, kita akan berpindah pula pada pembelajaran tasrif. Tasrif hari ini akan diganti oleh Ustaz Syair juga, dengan pada muka surat 101 ya, insya-Allah. Pada muka surat 101.
InsyaAllah kita buka pada buku Tasrif dan Ilal Al-Fatih. Buka pada muka surat yang ke-101. InsyaAllah tasrif kita pada hari ini pada muka surat 101, yakni ajwaf alif selain sulasi, yakni selain sulasi bermaksud dia adalah rubai, khumasi dan sudasi. InsyaAllah boleh cuba sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ini dikata apa? Ajwaf fi'il selain sulasi, yakni apa? Rubai, khumasi dan sudasi. Dalam penasrifannya tidak dibezakan antara ajwaf waw dan ya. Ketika bertemu dengan domir mutaharrik rafa', maka huruf alif yang merupakan gantian dari waw dan atau ya dibuang. Okey, insya-Allah. Kita tengok atas wazan af'ala dulu untuk bina ajwaf. Ini bukan yang fi'il sulasi lah, selain. Huwa aqama, huma aqama, hum aqamu, hiya aqamat, huma aqamata, hunna aqamna, anta aqamta, antuma aqamtuma, antum aqamtum, anti aqamti, antuma aqamtuma, antunna aqamtunna, ana aqamtu, nahnu aqamna, ana aqamtu, nahnu aqamna. Huwa arada, huma arada, hum aradu, ya aradat, huma aradata, hunna aradna, anta aradta, antuma aradtuma, antum aradtum, anti aradti, antuma aradtuma, antunna aradtunna, ana aradtu, nahnu aradna, ana aradtu, nahnu aradna. Huwa ihtaja, huma ihtaja, hum ihtaju, hiya ihtajat, huma ihtajata, hunna ihtajna, anta ihtajta, antuma ihtajtuma, antum ihtajtum, anti ihtajti, antuma ihtajtuma, antunna ihtajtunna, ana ihtajtu, nahnu ihtajna, ana ihtajtu, nahnu ihtajna. Huwa ikhtara, huma ikhtara, hum ikhtaru, hiya ikhtarat, huma ikhtarata, hunna ikhtarna, anta ikhtarta, antuma ikhtartuma, antum ikhtartum, anti ikhtarti, antuma ikhtartuma, antunna ikhtartunna, ana ikhtartu, nahnu ikhtarna, ana ikhtartu, nahnu ikhtarna. Huwa inqada, huma inqada, hum inqadu, hiya inqadat, huma inqadata, hunna inqadna, anta inqadta, antuma inqadtuma, antum inqadtum, anti inqadti, antuma inqadtuma, antunna inqadtunna, ana inqadtu, nahnu inqadna, ana inqadtu, nahnu inqadna. Huwa inhaza, huwa inhaza, hum inhazu, hiya inhazat, huma inhazata, hunna inhazna,
Anta in hasta, antuma in hastuma, antum in hastum, anti in hasti, antuma in hastuma, antunna in hastunna, ana in hastuna, nu in hazna, ana in hastuna, nu in hazna. Huwa istaqama, huma istaqama, hum istaqamu, hiya istaqamat, huma istaqamata, hunna istaqamna, anta istaqamta, antuma istaqamtuma, antum istaqamtum, anti istaqamti, antuma istaqamtuma, antunna istaqamtunna, ana istaqamtuna, nu istaqamna, ana istaqamtu, nahnu istaqamna. Huwa istaraha, huma istaraha, hum istarahu, hiya istarahat, huma istarahata, hunna istarahna, anta istarahta, antuma istarahtuma, antum istarahtum, anti istarahti, antuma istarahtuma, antunna istarahtunna, ana istarahtu, nahnu istarahna, ana istarahtu, nahnu istarahna. Jadi dekat wazan ni semua wazan bina ajwaf, tetapi bukan fi'il yang sulasi lah, yang selain sulasi. Tak kira lah wazan apa, wazan af'ala ke, ifta'ala ke. Dia ada banyak wazan ni. Dia tunjuk wazan af'ala 2, ifta'ala dia tunjuk 2 wazan, 2 mauzun. Lepas tu ada infa'ala dan ada istaf'ala juga. Okey, lepas tu dikatakan apa ni? Untuk bina ajwaf yang tidak diilal, penasrifannya sama dengan bina sahih, seperti awana, istahwadha, awira. Ada setengah bina ajwaf ni dia tak diilal. Ni semua dah diilal ni. Dah diilal, dah diubah. Okey, tetapi yang tak diilal, penasrifannya dia kata sama je macam fi'il untuk bina sahih. Okey. Okey, kita tengok contoh sikit lah. Kita ambil sedikit daripada contoh. Bismillah. Okey, kita tengok contoh. Dia ada apa? Muhammadun wa Ahmadu ajaba al-as'ilata. Okey. Muhammadun sebagai mubtada, so apa dia isim di awal kalimat Muhammad, wa Ahmadu ini jadi ma'tuf ataupun ini jadi ataf, dan ini sebagai ma'tuf alaih. Okey. Ajaba bermakna apa? Menjawab. Mereka berdua telah menjawab. Menjawab akan apa? Akan soalan-soalan. Ini jadi maf'ulun bih. Ini fa'il madi. Dia punya dalam dia ada fa'il dhamir huwa, dhamir huma kembali kepada Muhammad wa Ahmad. Okey. Al-muttaquna ata'u Allah. Al-muttaquna ni orang-orang yang bertakwa, ata'u mentaati, mereka semua mentaati akan apa? Akan Allah Subhanahu wa taala. Okey, kemudian allati a'anat abi ustadzati. Orang yang, allati ni isim mausul di awal kalimat sebagai mubtada, sebab isim mausul ni dia isim kan. Allati a'anat, orang yang dia telah membantu abi, ayahku. Asalnya abun dengan ya, abi. Dia mudhaf ilaih. Abi ustazati. Orang yang tolong ayah aku tu ustazah saya. Okey. Kemudian ni al-khadimatani ihtajata. Ihtajani dia makna dia memerlukan. Ihtajata bila masuk dhamir huma untuk perempuan.
Mereka memerlukan apa? Mereka memerlukan akan al-miknasata, penyapu. Okey. Kita terus tengok. Kita ambil contoh sikit je lepas tu kita terus tengok yang seterusnya. Pada muka surat yang ke-103, ini bab apa pula ni? Bina nakis. Fi'il sulasi bina nakis yang ya dan waw dia dalam fi'il sulasi. Dia kata penasrifannya ada perbezaan sikit. Perhatikan contoh dan latihan berikut. Apa perbezaan tu? Kita tengok dulu Okay, kita zoom sikit. Kita tengok atas wazan fa'ala Fa'ala. Okey. Huwa da'ahuma da'awahum da'aw hiya da'athuma da'ata hunna da'auna anta da'auta antuma da'autuma antum da'autum anti da'auti antuma da'autuma antunna da'autunna antunna da'autunna ana da'autu nahnu da'auna ana da'autu nahnu da'auna huwa najahuma najawahum najaw hiya najathuma najata hunna najauna anta najauta antuma najautuma antum najautum anti najauti antuma najautuma antunna najautunna antunna najautunna ana najautu nahnu najauna ana najautu nahnu najauna huwa ramahuma ramayahum ramaw hiya ramathuma ramata hunna ramaina anta ramaita antuma ramaituma antum ramaitum anti ramaiti antuma ramaituma antunna ramaitunna antunna ramaitunna ana ramaitu nahnu ramaina ana ramaitu nahnu ramaina huwa mashahuma mashayahum mashaw hiya mashathuma mashata hunna mashaina anta mashaita antuma mashaituma antum masyaitum anti masyaiti antuma masyaituma antunna masyaitunna antunna masyaitunna ana masyaitu nahnu masyaina ana masyaitu nahnu masyaina huwa radahu huwa radiyahuma hum radu hiya radiyat huma radiyata hunna radina anta radita antuma radituma antum raditum anti raditi antuma radituma antunna raditunna ana raditu nahnu
هو خاشيا هما خاشيا هم خاشوا هم خاشوا هي خاشيات هما خاشيتا هن خاشنا هن خاشنا أنت خاشتا أنتما خاشيتما أنتم خاشتم أنتم خاشتم أنت خاشتي أنتما خاشتما أنتما خاشتنا أنتنا خاشتنا أنا خاشتون نحن خاشنا هو حاضيا هما حاضيا هم حازوا هم حازوا هي حازيات هما حازيتا هن حاضنا هن حاضنا أنت حاضتا أنتما حاضتما أنتم حاضتم أنتم حاضتم أنت حاضتي أنتما حاضتما أنتنا حاضتنا أنتنا حاضتنا أنا حاضت نحن هادنا هو ناسيا هما ناسيا هم ناسوا هي ناسيات هما ناسيتا هن ناسنا هن ناسنا أنت ناستا أنتما ناسيتما أنتم ناسيتم أنتم ناسيتم أنت ناسيتي أنتما ناسيتما أنتنا ناسيتنا أنتنا ناسيتنا أنا ناسيت نحن ناسنا. Jadi dia ada perbezaan sikit Kita tengok dekat fa'ala. Okey, dekat fa'ala ni dia ada da'a dengan rama. Walaupun sama-sama dekat awal dia ada alif, tetapi dia akan berbeza. Sebab apa? Macam saya cakap, kalau kita nak tahu dia nakis ya ke nakis waw, kita kena tengok fa'il mudhari' dia. Macam da'a fa'il mudhari' dia dengan da'a yad'u fa'il mudhari' dia. Tetapi kalau rama, dia bukan ramu, jadi bukan jadi yarmu, dia jadi yarmi. Tengok ni. Alif ni dijadikan sebagai ya. Jadi ini nakis ya, ini nakis waw. Jadi perbezaan dia ada perbezaan sikit lah untuk tasrif lughawi ni. Bila start masuk dhamir hunna je, kalau untuk nakis waw ni, dia ikut wazan apa? Da'auna. Tengok. Hunna da'auna, da'auta, da'autuma, da'autum. Tetapi kalau rama ni, kalau dia masuk dhamir hunna, bila dia masuk dhamir hunna je kan, dia bukan jadi ramauna, dia jadi ramaina. Itulah beza dia. Kita tak boleh samakan tasrif lughawi. Tasrif lughawi untuk nakis waw dengan nakis ya ni tak boleh samakan lah. Beza memang sangat jauh. Okey. InsyaAllah itu sahaja daripada kami untuk pagi ni, yang mana kita telah belajar i'rab. Okey. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan, telah habis segmen kedua kita. Baik, kita akan terus kepada segmen terakhir seperti biasa. Sebelum kita menghabisi kelas kita, kita bekalkan tuan-tuan dan puan-puan
kita bekalkan tuan-tuan dan puan-puan 5 mufradat yang wajib tuan-tuan hafal. Kalau belajar nahwu sorof, kalau belajar hiwar, tak ada mufradat, tak ada guna. Jadi kita bekalkan setiap hari 5. Okey. Ni segmen terakhir kita, jangan risau, ni segmen terakhir. InsyaAllah tarjud mufradatun. Okey, yang pertama sami'ah. Yang pertama sami'ah bermaksud dia telah mendengar. Sami'ah ialah fi'il madhi. Sami'a yasma'u. Kita dah belajar dalam fi'il sulasi. Sami'a yasma'un. Itu untuk bermaksud dengar. Okey, yang kedua kita ada mirwahatun. Kita ada mirwahatun. Kita panas hari-hari. Kita ambil apa? Kipas. Kipas kita panggil mirwahatun. Okey, yang seterusnya kita ada rahimun. Kita ada rahimun. Hari-hari kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahim maksudnya penyayang, orang yang penyayang. Kalau kita nisbatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan isim rahimun dari wazan fa'ilun bermaksud sigat mubalaghah. Bila kita nisbatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala menjadi Allah itu Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Penyayang Allah untuk orang-orang yang beriman sahaja. Okey, insya-Allah kita terus dengan qalamun. Yang keempat ialah qalamun. Qalamun ialah pen. Qalamun ialah pen. Hari-hari tuan-tuan pegang pen, tengok live, kan? Tengok live pegang pen, nak i'rab, nak apa. Okey, kena ingat pen kita sebut qalamun. Hari-hari ingat pen ialah qalamun. Jadi kalau kita ulang kita akan ingat, kita akan biasakan. Okey, yang terakhir kita ada na'latun. Kita ada na'latun. Kita nak pergi jemur kain, kita nak pergi masuk kereta, kita nak pergi siram pokok, kita pakai apa keluar? Kita pakai na'latun. Na'latun apa? Selipar. Okey, alhamdulillah. InsyaAllah saya harap tuan-tuan dan puan-puan salin dan ingat dan hafal dan guna praktis hari-hari. Okey, setakat itu saja segmen kita hari ini ada 3, minta maaf. Segmen yang pertama sekali kita tak dapat buat sebab ada masalah teknikal. Okey, jadi itu sahaja untuk hari ini. Salah silap kami minta maaf. Kami mohon 10 jari. Sempena bulan Ramadan ini kita bermaaf-maafanlah insya-Allah. Jadi kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wal 'asr innal insana lafi khusr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.